Breaking news, laporan rasmi daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Akhirnya secara rasmi, benar ramalan dan jangkaan saya 5 hari lalu, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan Kerajaan UMNO BN di Putrajaya, diumumkan kalah pusingan pertama oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melibatkan 25 pertuduhan jenayah skandal merompak duit rakyat dalam 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit. Cukup mengerikan. Masin lagi mulut saya benar dan cukup benar maklumat sulit yang saya bocorkan beberapa hari lalu. Banduan Najib Razak dan UMNO kalah dengan sangat teruk hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan jenayah salah guna kuasa dan 21 pertuduhan jenayah pengubahan wang haram, yang mana hakim mendapati banduan Najib Razak terbukti merompak duit rakyat dalam 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit. Maka dengan keputusan rasmi ini, Yang Arif Hakim meminta untuk banduan Najib Razak membela diri atas 25 pertuduhan jenayah mencuri, merompak, rasuah, salah guna kuasa, jenayah pengubahan wang haram, yang mana duit curi ini ditemui dalam akaun bank peribadi banduan Najib Razak sebanyak 2.3 bilion ringgit di AM Bank Cawangan, Kuala Lumpur. Kekalahan banduan Najib Razak ini adalah satu tamparan maut yang terus menghancurkan percaturan kuasa UMNO di dalam Malaysia. Kekalahan banduan Najib Razak ini membuktikan UMNO semakin hancur dan semakin pupus. Kerana ia adalah satu kekalahan yang membuktikan kebenaran kata-kata saya. Banduan Najib Razak, Zahid Hamidi dan UMNO terperangkap sehingga tidak mampu menang dalam kes rompakan 2.3 bilion ringgit ini. Apa komen 3 juta ahli UMNO dan lebih 34 juta rakyat yang terkejut ramalan saya tepat? Bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan Kerajaan UMNO BN, yang tumbang pada PRU 14 buat kali pertama secara mengejut, kalah dan tersungkur lagi buat kali kedua dalam kes jenayah berprofil tinggi banduan Najib Razak. Didapati oleh mahkamah sebagai dalang utama merompak duit negara, duit rakyat sebanyak 2.3 bilion ringgit di dalam syarikat 1MDB. Apa sudah jadi banduan Najib Razak?
Zahid Hamidi, wahai Parti UMNO yang amat saya hormati, walaupun UMNO buat backup plan selepas PRU 15, menyokong dan mengangkat Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Akhirnya kes rompakan 1MDB banduan Najib Razak ini tidak dapat ditutup dengan jayanya di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila banduan Najib Razak kalah 25 kes rompakan bernilai 2.3 bilion ringgit untuk pusingan pertama. Banduan Najib Razak, Zahid Hamidi dan UMNO fikir jika mereka bergabung dengan Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim, mereka boleh tutup kes rompakan 1MDB ini dan boleh menang mudah dalam Mahkamah Rakyat. Bacaan politik saya lebih tepat, banduan Najib, Zahid dan UMNO boleh diibaratkan seperti tikus membaiki labu. Masalah UMNO ini semakin parah tahap kanser 5. Kekalahan banduan Najib Razak ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Sebelah kaki bosku sedang berada dalam lubang liang lahat kuburnya dalam penjara rakyat. Saya telah membocorkan maklumat sulit beberapa bulan lalu. Banduan Najib, Zahid Hamidi dan UMNO tersilap dalam percaturan kuasa ini selepas PRU 15. Saya dah kata, walaupun PMX menerima baik permohonan maaf banduan Najib Razak minggu lalu, PMX selaku orang yang paling berkuasa di negara ini tidak mahu tutup kes rompakan 1MDB banduan Najib Razak sehingga banduan Najib Razak menangis darah dan malu kalah lagi 25 kes rompakan 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit ini. Adakah baru sekarang banduan Najib Razak dan UMNO tersedar daripada tidur yang lena? Tersilap dari segi timing percaturan kuasa, tersilap membuat perisikan maklumat sulit dalam percaturan game real politik dunia, tersilap mengenal musuh, kawan dan lawan, dan banduan Najib Razak, Zahid Hamidi dan UMNO seperti anjing tersepit yang tidak lagi boleh lari daripada perangkap politik sendiri kerana sibuk memerangkap orang lain. Kenapa kes ini tidak boleh dibantu untuk menang secara politik? Walaupun UMNO berkuasa sebagai timbalan Perdana Menteri, walaupun UMNO masih berkuasa di Putrajaya. Pakcik-makcik Oto Arum, jangan kita pernah lupa, orang pertama yang mendedahkan skandal rompakan 1MDB di Parlimen Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan pernah lupa,
Selepas Pakatan Harapan menang PRU 14 lalu, buat kali pertama kerajaan UMNO BN kalah dan tumbang dalam sejarah pilihan raya demokrasi negara di tangan Pakatan Harapan. Maka akhirnya Kabinet Kerajaan Pakatan Harapan melantik Tommy Thomas sebagai Peguam Negara dan direstui oleh Yang di-Pertuan Agong. Maka akhirnya kes rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit dibuka secara rasmi oleh Pakatan Harapan pada tahun 2018 yang lalu. Kini 2024, selepas 6 tahun perbicaraan mahkamah, 3 juta ahli UMNO dan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO masuk gua. Mereka sekarang pening-pening lalat tidak tahu nak buat apa. Kerana buat kali pertama, seorang bekas Perdana Menteri, seorang bekas Menteri Keuangan, bekas Presiden UMNO yang sangat-sangat kaya hasil merompak, Bapa Kesh is King, mempunyai kabel yang sangat besar di dalam negara dan seluruh dunia, kalah secara sadis, melibatkan semua kes jenayah rompakan, iaitu 25 kes. Banduan Najib Razak didapati sebagai tok dalam kantoi merompak duit rakyat dalam 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit. Kenapa banduan Najib Razak dan UMNO kalah teruk hari ini? Dan apakah implikasi kekalahan banduan Najib Razak dan UMNO dalam proseding kes jenayah berprofil tinggi yang disaksikan oleh seluruh dunia? Pakcik-makcik Otok Arum yang cerdik pandai di luar sana, Ya Arif Hakim menyatakan dengan cukup berani 25 pertuduhan salah guna kuasa, rasuah, pengubahan wang haram, rompakan ini bernilai 2.3 bilion ringgit adalah tidak cacat dan sah di sisi undang-undang dan perlembagaan. Banduan Najib Razak gagal menafikan bukti 2.3 bilion ringgit di dalam akaun bank pribadinya, sekalipun akaun bank pribadi itu telah ditutup di dalam AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Sepanjang proseding mahkamah, banduan Najib Razak dan peguam-peguam hebatnya tidak dapat menunjukkan ada kesilapan dan kecacatan dalam nombor akaun bank peribadinya yang ditemui ada duit curi 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit. Maka ini antara bukti paling crucial, bukti yang paling ditakuti oleh banduan Najib Razak kerana dalam akaun bank peribadi itu ada duit dan money trail. Bosku kantoi mencuri rakyat Malaysia dan merompak negara ini sebanyak 2.3
bilion ringgit. Nombor akaun bank banduan Najib Razak. Berdasarkan rekod mahkamah, di belakang akaun bank itu berakhir dengan angka 694. Nombor akaun bank itu bukan atas nama Jolo, bukan atas nama Zeti Aziz, bukan atas nama Jufazli Syekh Ahmad, bukan atas nama Yang di-Pertuan Agong, bukan atas nama Anwar Ibrahim, tetapi nombor akaun bank yang berakhir 694 menyimpan duit rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit adalah milik bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, banduan Najib Razak. Maka kes ini bukanlah kes yang cacat. Nombor akaun bank yang dibahaskan dari awal sehingga akhir perbicaraan mahkamah rupa-rupanya dibuka sendiri oleh banduan Najib Razak dengan munculnya saksi hidup bekas pegawai AM Bank Cawangan Kuala Lumpur yang dijemput masuk ke dalam rumah banduan Najib Razak melalui bantuan orang tengah Jolo untuk membuka akaun bank peribadi atas tujuan merompak 1MDB. Oleh hal demikian, ini antara sebab musabab kenapa banduan Najib Razak kalah. 25 kes jenayah rompakan. Satu kes pun tidak menang pakcik-makcik Otok Arong. Adakah ini hasil sumpah laknat banduan Najib Razak yang memakan dirinya sendiri sehingga menghancurkan reputasi politiknya, menghancurkan UMNO dengan separah-parahnya, dan ini juga adalah permulaan kehancuran 7 keturunan banduan Najib Razak yang tidak pernah dijangkakan oleh pendukung-pendukung kuat bosku. 3 juta ahli UMNO yang syok sendiri berhimpun di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak dapat menerima kekalahan ini. Pakcik-makcik Otok Arong, paling dahsyat hakim memberi kekalahan awal kepada banduan Najib Razak untuk pusingan pertama adalah kerana pihak pendakwaan kerajaan Malaysia berjaya membuktikan semua elebai fakta kes jenayah yang akhirnya menunjukkan banduan Najib Razak menyalahgunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, sebagai Big Boss 1MDB yang sangat-sangat berkuasa. Sengaja merompak 1MDB 2.3 bilion ringgit. Untuk kepentingan peribadi sendiri. Duit curi ini yang katanya banduan Najib Razak tidak tahu masuk dalam akaun bank peribadinya, didapati banduan Najib Razak dan peguam-peguam hebatnya menipu dan berbohong dalam prosedur mahkamah. Kerana rupa-rupanya duit curi 1MDB 2.3 bilion ringgit itu telah dibelanjakan untuk agenda politik peribadi banduan Najib Razak
dalam Malaysia. 2.3 bilion ringgit dalam akaun bank peribadinya digunakan untuk perbelanjaan peribadi, sehingga duit itu habis digunakan untuk berfoya-foya. Maka kenyataan banduan Najib Razak tidak tahu memakan dirinya sekali lagi, kerana mahkamah mendapati banduan Najib Razak tidak ada membuat laporan polis. Dan tidak pernah saman AM Bank apabila duit curi 1MDB 2.3 bilion ringgit masuk dalam akaun bank peribadinya, dan selepas diketahui duit itu masuk, banduan Najib belanjakan untuk UMNO, untuk perbelanjaan peribadi bersama isteri. Dan duit 1MDB digunakan seolah-olah menjadi milik peribadi banduan Najib. Ini namanya merompak pakcik-makcik otok arong. Maka penipuan dan pembohongan banduan Najib Razak ini antara punca besar kenapa beliau kalah 25 kes rompakan yang terbesar di dunia di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Akhir sekali, apabila banduan Najib Razak menyatakan Jolo yang bersalah, ini adalah hujah memakan diri dan pancung kepala diri sendiri. Banduan Najib telah menembak kepala diri sendiri depan hakim apabila beliau dan peguamnya berhujah yang salah adalah Jolo. Dalam rekod bukti mahkamah, Jolo bukan pengasas syarikat 1MDB. Jolo bukan Perdana Menteri. Jolo bukan Menteri Keuangan. Jolo bukan big boss dalam syarikat 1MDB yang berkuasa. Yang menubuhkan 1MDB adalah bosku, yang jadi Perdana Menteri, yang jadi Menteri Keuangan, yang jadi big boss untuk meluluskan dan memutuskan semua keputusan 1MDB buat pinjaman, 1MDB buat pelaburan palsu di seluruh dunia, yang membuat keputusan untuk rompak dan cuci duit 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit sehingga dilarikan ke luar negara adalah atas kuasa dan keputusan bosku. Jolo hanyalah orang tengah, hanyalah pembantu bosku. Maka apabila bosku cuba mengkambing hitamkan Jolo dalam perbicaraan kes rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit itu, ia adalah satu strategi perundangan yang boleh dianggap bosku terus menggali lubang kubur sedalam-dalamnya di dalam penjara Kajang. Maka dengan kekalahan ini, banduan Najib Razak bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia diperintah untuk membela diri atas 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan dana 1MDB yang dicuri sebanyak 2.3 bilion ringgit. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie terhadap bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu.
Kes ini diadili oleh Yang Arif Hakim Colin Lawrence Sequeira yang kini merupakan hakim di Mahkamah Rayuan. Untuk makluman banduan Najib Razak, saya pernah berjumpa bersemuka oleh Yang Arif Hakim Colin Lawrence Sequeira di Mahkamah Rayuan Istana Putrajaya. Ramai orang tidak tahu dalam prosiding mahkamah, banduan Najib Razak telah bersikap kurang ajar dan biadab depan hakim. Mahu memecat dan meminta Hakim Colin Lawrence Sequeira untuk berundur sebagai hakim perbicaraan dalam kes rompakan 1MDB ini di tengah-tengah perbicaraan mahkamah. Ini antara punca sikap banduan Najib Razak yang tidak profesional dalam prosiding mahkamah bersama peguamnya, tidak menghormati kuasa seorang hakim. Walaupun saya tahu saya dibicarakan secara politik dalam Mahkamah Malaysia dari tahun 2016 sehingga tahun 2024. Walaupun saya tidak pernah merompak 1MDB, walaupun saya tidak pernah mencuri duit rakyat dan harta negara. Saya tidak pernah diajar oleh peguam saya untuk memecat hakim atau mengarahkan hakim untuk undur diri. Saya tidak pernah diajar oleh peguam saya untuk bersikap kurang ajar dan biadab depan hakim-hakim Mahkamah Malaysia. Kerana hakikatnya, apa-apa perbicaraan mahkamah ya, banduan Najib Razak, kita tidak boleh melangkaui kuasa hakim. Apapunlah keputusan hakim, kita perlu menghadapi perbicaraan mahkamah sama ada ia berpihak kepada kita ataupun tidak. Maka tindakan bosku untuk memecat Hakim Colin Lawrence Sequeira tidak berjaya dan 25 kes pertuduhan jenayah salah guna kuasa, jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram, jenayah merompak dan mencuri duit rakyat sebanyak 2.3 bilion ringgit dalam 1MDB. Bosku kalah kesemuanya. Sudah tiba masanya bosku perlu belajar untuk menghormati hakim-hakim di negara ini. Bukan hakim-hakim tu yang merompak 1MDB ya, wahai 3 juta ahli UMNO. Yang merompak dan ditemui bukti oleh hakim mencuri 2.3 bilion ringgit adalah banduan Najib Razak bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Syabas dan tahniah kepada Yang Arif Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira. Saya bangga dengan keberanian anda dan saya bangga menjadi sebahagian dalam game percaturan kuasa ini. Hakim tidak takut mati di bom C4, hakim tidak takut mati di simen dalam tong drum. Hakim tidak takut mati ditembak memutuskan. Bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan, terbukti merompak duit negara, duit rakyat dalam syarikat 1MDB
sebanyak 2.3 bilion ringgit yang ditemui dalam akaun bank peribadinya. Kekalahan banduan Najib Razak dan UMNO ini adalah kemenangan terbesar kepada 34 juta rakyat dan negara Malaysia. Justice untuk rakyat, justice untuk negara, justice untuk mendiang Kevin Morais yang dibunuh dengan sangat kejam dalam tong drum bersimen hanya kerana mengetahui semua rahsia 1MDB di negara ini. Justice untuk Husin Najadi yang dibunuh dan ditembak secara senyap-senyap setelah membuat laporan polis menemui bukti transaksi duit 1MDB dalam AM Bank Cawangan Kuala Lumpur. Akhir kata, adalah cukup bahaya ramalan saya tepat melibatkan semua kes rompakan 1MDB banduan Najib Razak. Saya cadangkan, jika ada sesiapa yang sakit hati menonton video bahaya ini, bosku dan UMNO, jangan lagi korbankan negara ini dengan kerja-kerja merompak. Jangan dibunuh lagi rakyat dengan kerja-kerja merompak yang cukup zalim, yang cukup kejam, yang cukup keji, yang cukup menjijikkan ini. Cukuplah bosku dan UMNO bunuh saya seorang. Saya tahu bercakap pasal 1MDB ini saya akan disumbat dalam penjara politik dalam keadaan UMNO masih menjadi kerajaan di Putrajaya. Ingat, saya tidak takut masuk dalam penjara, tetapi banduan Najib Razak yang sudah tidak berkerusi roda hari ini takut mati dalam penjara rakyat. Saya tidak ada jenayah dan anda boleh mereka-reka kesalahan jenayah saya dalam mahkamah negara ini. Anda boleh beli dan rasuah sesiapa sahaja, tetapi ingat, saya sebagai rakyat, misi saya sudah selesai dan misi saya sudah menang. Mengajar seorang bekas Perdana Menteri dan seorang bekas Menteri Keuangan yang cukup jahat merompak negaranya dan rakyatnya untuk agenda politik kekayaan peribadi sendiri, tersungkur kalah lagi 25 kes rompakan 1MDB bernilai 2.3 bilion ringgit. Bosku, sedarlah daripada tidur yang lena. Anda syok sendiri bersama UMNO di Putrajaya. Apa backup plan bosku selepas ini? Mahu bergabung dengan Tun Dr. Mahathir? UMNO mahu keluar daripada kerajaan Anwar? UMNO mahu gulingkan PMX di Putrajaya? Sudah terlambat. Kerana sesiapa pun Perdana Menteri selepas ini, saya sudah bagi amaran awal-awal. Nasi sudah jadi bubur, bosku. Tidak ada sesiapa yang berkuasa di negara ini yang boleh tutup kes rompakan 1MDB selagi saya masih hidup dan berani mati untuk bersuara di hadapan hakim-hakim yang arif lagi bijaksana. Remember this. I'm ready going to jail. To protect my people, to protect my country. I'm ready going to jail. Kerana perjuangan saya sudah selesai. Banduan Najib Razak dan UMNO yang tamak haloba merompak negara ini, merompak 34 juta rakyat dari tahun 2009 sampai 2024, hancur dan kalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.
melibatkan kes rompakan 2.3 bilion ringgit yang paling dahsyat di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benarlah kata-kata saya. Hanya kerajaan Allah yang lebih berkuasa di dunia ini, Pak Cik, Mak Cik, Woto Arum. Pemimpin Islam munafik yang tidak tahu malu merompak dan mencuri harta rakyat dan harta negara di depan Allah hancur sehina-hinanya selepas buat sumpah laknat sendiri. Belum terlambat untuk bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Bosku, sila pulangkan balik duit 1MDB yang anda curi, 2.3 bilion ringgit bersama UMNO. Checkmate and game over. 100 kali. Sekian, terima kasih.